bagi profesyen keguruan. Jadi sebabnya untuk menjemput Cikgu Kalsum adalah untuk menemu bual dan diwawancarakan tentang profesyen keguruan. Okey, saya teruskan dengan panel-panel kita untuk menanyakan soalan kepada Cikgu Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Kalsum. Okey, untuk soalan pertama, boleh Cikgu perkenalkan latar belakang Cikgu? Mungkin boleh istilah latar belakang pendidikan, pencapaian-pencapaian dalam dan luar sekolah sepanjang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Okey, Waalaikumsalam. Tapi Farhana dah cakap kan, cikgu bukan cikgu yang sangat lama kan. Okey, nama saya Kalsum Mentino, berasal daripada Teluk Intan, Perak. Anak yang ke-6 daripada 10 orang adik-beradik. Pengalaman saya mengajar lebih kurang tahun yang ke-10, walaupun sebelum tu saya jadi GSCT atau guru ganti lebih kurang dalam 6 tahun lah. Pendidikan saya ijazah dalam perakaunan dengan kepujian. Kemudian saya sambung di PLI, option perdagangan. Tapi sekarang dah tagging untuk bahasa Melayu lah. Selama 9 lah, nak masuk 10 tahun, ajar bahasa Melayu sahaja. Sebab bila start posting, saya memang terus bahasa Melayu. Okey, sepanjang kerjaya saya lah sebagai pendidik, apa ya pencapaian saya? Saya dah dapatlah anugerah pekerja cemerlang APC, saya dah dapat sekali. Kalau dari segi okey, sekarang pun saya sebagai ketua panitia untuk bahasa Melayu. Saya juga adalah penanda kertas 1 SPM ya untuk bahasa Melayu. Dan baru-baru ini saya terlibat dalam menulis modul untuk bahasa Melayu untuk PPD Gombak. Kita sediakan modul untuk SPM. Dan baru ini juga saya terlibat sebagai JU untuk program manual kecemerlangan bahasa Melayu. Okey, rasanya tu je kot. Satu kena tambah ni. Tahun ni saya terpilih sebagai guru paling popular SMK Seram Mas. Tak tambah juga, saya terpilih sebagai cikgu paling cool pada Hari Guru. Okey, tu je. Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Kalsum dan tahniah saya ucapkan kepada Cikgu Kalsum. Okey, seterusnya saya mempersilakan panel yang kedua untuk menanyakan soalan seterusnya. Cikgu paling cool sejak dari dulu lagi ni. Okey cikgu, sepanjang kan cikgu dah jadi, dah banyaklah pencapaian yang cikgu dapat sampai sekarang. Jadi boleh cikgu kongsikan apa faktor-faktor yang mendorong cikgu untuk menjadi seorang cikgu? Soalan daripada saya. Okey, sejujurnya saya jujur lah ni, sejujur-jujurnya. Saya rasa Farhana dah tahu. Sebab awalnya saya memang tak nak jadi cikgu pun. Awal mulanya tidak berminat dengan pendidikan sebab awal ayah saya dah cakap, ambil lah cikgu, cakap tak nak lah, ajar pelajar-pelajar ni. Bukannya baik pun. Tapi mungkin saya rasa doa ibu bapa kan, saya sambung belajar di PLI jadi guru. Bila saya masuk tu, saya berjumpa dengan seorang cikgu yang saya rasa dia memberikan impak yang besar lah kepada saya. Sebab saya lihat tekad dia mengajar tu, dia kata tak kira lah belajar ni. Sebab semua pelajar tu mempunyai hak untuk belajar kan. Jadi kita sebagai cikgu kena beri peluang walaupun kamu kelas depan, walaupun kamu kelas belakang. Jadi pada saya bila dah masuk, saya ada satu tekad yang saya nak pastikan murid yang saya ajar itu berjaya. Mengikut tahap dia lah kan. Daripada yang gagal, kita nak lulus. Daripada yang biasa kepada cemerlang. Dan sehingga sekarang pun saya yakin maksudnya menjadi seorang pendidik ni adalah
pekerjaan yang mulia. Kita dapat membantu orang lain dan saya rasa banyaklah sepanjang saya mengajar ni, saya jumpa dengan cikgu-cikgu yang kadang-kadang bila kita jadi pendidik ni ada sampai satu tahap kita rasa macam penatlah ajar, tak faham-faham kan. Tapi kita akan jumpa dengan orang yang cakap sebagai seorang pendidik kita perlu mendidik. Yang memastikan dia tu pandai atau tak pandai bukan kita. Tapi kita sebagai pendidik kita perlu mendidik. Okey. Saya tak tahulah menjawab atau tak, tapi itulah pada pandangan saya lah. Dan kenapa saya meneruskan bidang pendidikan, sebab ada juga kawan yang masuk tapi dia stop, dia tak nak teruskan kan. Okey. Okey, terima kasih dan betul lah saya setuju dengan Cikgu Kalso. Memang pendidik adalah satu pekerjaan yang sangat mulia dan apa yang maafkan saya. Apa yang Cikgu Kalsum cakap dengan kita orang tentang jadi cikgu ini adalah memang satu tujuan dan kita kena ada tujuan bahawa kita punya pelajar mestilah kena berjaya. Jadi macam mana pun secara tak langsung sebagai seorang guru memang kita kena mencurahkan ilmu dengan sebetulnya kepada pelajar-pelajar kita. Okey, seterusnya saya mempersilakan panel yang ketiga untuk menanyakan soalan kepada Cikgu Kalso. Assalamualaikum Cikgu. Soalan saya, bagaimana Cikgu menambahkan ilmu pengetahuan dalam sesuatu pelajaran di dalam kelas? Terima kasih Cikgu. Okey, Waalaikumsalam ya. Zuraikah sebenarnya kalau kamu dengar dari asal option saya adalah perdagangan kan. Ijazah saya adalah perakaunan kan. Awak rasa bagaimana bila saya masuk saya terus kena ajar bahasa Melayu. Jadi cara saya adalah yang pertama saya perlu menguasai kandungan bahasa Melayu tu. Jadi saya beli buku, saya tanya dengan guru-guru lain, saya tengok YouTube, YouTube lah kita panggil dan saya juga pergi ke masa dulu saya ada dua, saya masuk seminar untuk karangan bahasa Melayu. Satu daripada Linda Noor tu, saya tak tahulah awak pernah dengar tak Linda Noor tu. Dia memang JU cemerlang lah untuk bahasa Melayu. Saya pergi dan bayar sendiri, bukan bawah sekolah itu bayar sendiri. Sebab saya tahu untuk jadi seorang guru saya perlu menguasai kandungan pengajaran saya supaya pelajar saya boleh tahu dan saya nak bila saya ajar pelajar saya pun seronok. Jadi dan yang kedua saya ada pergi kursus penulisan juga untuk masa tu Sakura sangat famous, saya tak pasti awak tahu atau tidak. Sakura tu pun bayar sendiri, saya rasa dalam 200. Jadi maksudnya bagaimana kamu nak menguasai, saya rasa saya kena cari sama ada kalau di sekolah pun memang ada dibuatkan latihan dalam perkhidmatan kan dalam setiap panitia. Kemudian kita cari bahan-bahan rujukan. Kalau di sekolah pun biasanya kalau awak 3 4 5 pun awak akan tahu bila kita panggil penceramah-penceramah luar kan, bila ada camp kan. Maksudnya cikgu sendiri pun akan terlibat juga. Bahan-bahan untuk mengajar tu memang banyaklah kita kena cari. Kan sebab dia sentiasa perlu kita ada penambahan ilmu yang baharu kan. Rasanya tu je lah kot. Okey, terima kasih Cikgu Kalsum. Jadi untuk menjadi seorang guru dan menambahkan ilmu pengetahuan kita macam Cikgu Kalsum, betul kita memang susah kan nak tiba-tiba dah dalam profession perdagangan terus kena belajar tentang bahasa Melayu, memang sangat-sangat suka dan sebagai seorang guru kita kena menjelajah semua pelajaran. Okey, jadi seterusnya saya mempersilakan panel yang seterusnya untuk menanyakan soalan seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Kalsum, saya Farah Mariana. Soalan saya, apakah cabaran cikgu sepanjang cikgu berkhidmat sebagai guru? Jelas Cikgu? Okey, jelas. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih ya Farah Marina. Kalau kita panggil cabaran, sebenarnya dalam apa-apa bidang kerjaya pun
ada cabaran, tapi cabaran dalam kerjaya sebagai seorang guru ni saya rasa sangat mencabar, terutama dari segi mental. Fizikal mungkin kita tak masalah, dari segi mental lah. Pertama sekali cabaran dia adalah bagaimana yang saya rasa kalau pelajar tu mudah untuk kita faham, untuk kita kawal kan. Tetapi kalau berkaitan dengan ibu bapa, ada ibu bapa yang tak faham kan. Kemudian pada saya cabaran dari segi kita panggil dari segi teknik dan kita panggil satu teknik pengajaran. Yang kedua adalah perubahan dari segi sistem pendidikan tu. Sebab kadang-kadang dia berubah. Sepanjang cikgu ni dah 3 kali ada perubahan dan itu agak mencabarlah. Sebab setiap kali perubahan dia ada format yang baharu kan. Okey, seterusnya dari segi teknologi maklumat. Sebab kalau kalian semua bila keluar menjadi guru pada masa sekarang, dari awal cikgu jadi guru, penggunaan teknologi maklumat ni biasa je. Tetapi sekarang semuanya memerlukan e-teknologi. Bukan e-teknologi, kata e-street, e-hermes, semua e. Pada saya itu sangat mencabar. Sebab kalau kamu menguasai teknologi itu mudah kan? Tapi macam saya kena satu-satu. Dan yang paling mencabar ketika kita PKP tu, ingat tak? Itu sangat mencabar. Tapi sebenarnya walaupun dia mencabar, dia membantu guru untuk kita cakap menguasai teknologi yang baharu. Tapi pada saya itu sangat mencabarlah dari segi perubahan teknologi dan perubahan format pendidikan itu sendiri. Kalau pelajar, guru, pentadbiran tu normal lah kan. Okey. Okey, seterusnya ada soalan apa-apa lagi yang panel mahu tanya kepada guru, Cikgu Kalsum? Saya mahu persilakan. Menjadi guru ni kita takkan terlepas lah daripada menghadapi cabaran-cabaran, tambah-tambah lagi kepada maaf, saya tak dengar langsung. Kan? Kamu dengar tak apa soalannya? Cikgu, tak apa saya yang tanyakan soalan. Okey. Okey, boleh cikgu berikan beberapa tips atau kata-kata buat kami ni yang akan menjadi bakal guru suatu hari nanti, insyaAllah. Okey. Sebenarnya tips untuk menjadi guru saya lah yang saya pegang sampai sekarang adalah usaha tangga kejayaan. Itu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Sebab kenapa kamu perlu berusaha? Usaha tu kalau sebagai seorang pelajar, usaha dia lain. Sebagai seorang guru, usaha dia lain. Faham? Itu maksud dia. Yang saya pegang kalau tanya pelajar saya wording saya mesti usaha tangga kejayaan. Allah dah janjikan orang yang berusaha itu dia pasti berjaya. Walaupun lambat, hasil dia akan dapat. Itu kamu kena pegang. Satu, usaha tangga kejayaan. Yang kedua, jangan cepat putus asa. Sekali kamu try, pelajar tak dengar lah. 2 kali pun tak boleh, teruskan berusaha. Jangan putus asa. Kemudian saya rasa kalau yang paling menarik lah sebagai seorang guru lah kan, kena sayang pelajar ni. Dan anggap semua pelajar ni sama. Kamu tak boleh macam yang depan, yang kelas yang depan, dia pandai, kita sayang. Yang belakang kita, siapa nak belajar, tak nak belajar dah kan.
Tak, pelajar kita semua sama. Dia mempunyai hak untuk belajar. Tapi bagaimana cara kamu nak attract dia untuk belajar, itu yang paling penting. Ingat tu, maksudnya bila kamu jadi cikgu besok, jadilah guru yang kamu ambil perhatian untuk semua pelajar kamu, bukan hanya sebahagian. Belajar ni rajin, ajar ni je lah. Yang malas ni biar lantaknya, tak. Sebab itulah fungsi kita sebagai seorang pendidik. Maksudnya mendidik semua pelajar tanpa mengira kaum, bangsa, keturunan, agama. Ya, itu pesanan saya untuk kamulah bila masuk nanti, dan jangan putus asa, ingat usaha. Okey? InsyaAllah boleh Ibu. Okey, ada soalan seterusnya? Soalan seterusnya, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang perlu ada bagi seseorang yang berminat menjadi guru? Apa pula ciri kepribadian yang sepatutnya ada pada seorang guru yang berjaya? Kalau kita kata dari segi kepribadian tu, sebab setiap guru yang perlu ada untuk menjadi seorang guru, pertama sekali kamu perlu ada passion, semangat kamu, minat kamu terhadap kerjaya kamu. Yang kedua adalah kerajinan. Kamu kena rajin. Rajin, sentiasa menggunakan bahan yang baru, yang menarik. Okey, yang ketiga, berdisiplin lah. Apa-apa pun kena berdisiplin. Masuk ikut waktu, ikut masa dia. Basic dia 3 tu lah. Pertama ni semangat kamu, minat kamu, maksudnya jangan luntur. Yang kedua tadi, kamu perlu ada, apa istilah yang kedua ni? Nanti dengar balik rekod ni. Apa istilah yang kedua ni? Kerajinan, cikgu. Kerajinan dan disiplin kan. Okey, dan untuk menjadi ciri-ciri guru yang berjaya ini, dia berbeza untuk setiap individu. Sebab setiap cikgu tu dia ada keistimewaan dia sendiri. Ada cikgu ni dia hebat dalam bidang ni, tapi pada saya untuk menjadi guru yang berjaya adalah dia berjaya menarik murid dia yang tak berminat untuk belajar, dia nak belajar. Dan akhirnya daripada gagal dia boleh dapat lulus, daripada sederhana dia boleh dapat cemerlang. Maksudnya guru itu dia berjaya menarik pelajar dia untuk belajar. Seterusnya guru itu tidak mengabaikan pelajar dia. Maksudnya kalau pelajar tu tak hadir, tak ni, kena tahu, kena ambil berat. Tapi sekarang saya rasa macam kurang sikit dah. Dulu rasanya kalau waktu zaman Farhana dulu lagi dahsyat, sampai ke rumah kan. Tapi sekarang rasanya dah kurang lah, sebab banyak sangat sekatan-sekatan kan selepas COVID ni. Dan guru yang cemerlang juga dia sentiasa bagi reward kepada murid dia. Maksudnya bercakap, bagi menghargailah kejayaan murid dia, walaupun hanya sedikit peningkatan. Guru yang berjaya juga dia seorang yang boleh bergaul dengan sesiapa saja. Bukan ibu bapa, pelajar, rakan sekerja dia, orang luar. Maksudnya bukan guru yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Maksudnya, dan baik hati juga pada saya lah. Okey? Okey, jadi terima kasih kepada Cikgu Kalsum. Saya rasa sampai situ saja kan kita punya soalan untuk wawancara kali ini. Ada lagi Pinat, ada? Oh, ada lagi. Okey, maafkan saya. Okey, saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan saya cikgu, boleh tak cikgu beritahu apakah ciri kepribadian yang tidak seharusnya ada pada seorang insan yang bergelar guru?
Okey, menjawab soalan tu tadi saya dah sebut sikit kan. Ciri-ciri yang tidak perlu ada, bukan tidak perlulah. Bukan setakat guru, sebenarnya sebagai seorang insan di dunia ini, maksudnya jangan sombong. Kenapa sombong itu, orang yang sombong dia tidak akan bertanya dengan orang lain. Maksudnya kamu rasa kamu pandai. Saya dah keluar universiti, mestilah saya pandai. Sombong tu jangan ada. Sebab kebanyakan ni kalau kita tengok cikgu-cikgu baru posting, dia baru masuk kan, tapi dia tak tanya dengan orang yang lama. Kita baru masuk, kita tak tahu, walaupun kita nampak orang tu nampak alah mana nak tahu buka teknologi maklumat kan, IT pun tak pandai, tetapi berbeza, pengalaman dia sangat hebat. Jangan sombong pertama, jangan sombong. Dan yang kedua, jangan memandang rendah kepada orang lain. Dan yang ketiga, jangan pilih-pilih bila kita nak mengajar. Saya tak nak ajarlah kelas belakang, saya nak ajar kelas depan je. Senang. Pada saya 3 ciri itulah. Kita jangan sombong. Kemudian jangan memandang rendah kepada orang lain. Yang ketiga, jangan memilih pelajar. Maksud ajar pelajar kita semua adalah pelajar kita. Saya rasa 3 cukuplah. Saya rasa yang lain lagi sebagai seorang manusia banyaklah kan. Kita jangan tidak jujur, tidak amanah. Nanti kalau kamu masuk dalam bidang perguruan tu, kadang-kadang kita boleh nampak sendiri, perkara ni tak patut dibuat ni. Patutnya waktu mengajar kita tak ada kat kelas, kita duduk kat kantin kan. Itu kita panggil apa? Maksudnya tidak amanah lah, tidak menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. Jadi saya harap kita semua tidak perlu ada sikap yang begitu. Okey. Okey, terima kasih dan saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Sejauh manakah penggunaan bahan bantu mengajar dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran terhadap guru dan murid? Okey, sebenarnya keberkesanan ABM ni, alat bantu mengajar ni, sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat efektif. Kenapa? Alat bantu mengajar ni dia, kalau kita tengok banyak kan, mungkin dari segi visual, mungkin dari segi video, mungkin dari segi bahan edaran, poster kan. Dia sangat membantu. Semua pelajar sangat tertarik. Tambah lagi kalau kita menggunakan bahan-bahan yang, kalau pelajar belakang ni, dia memang suka kalau kita bergambar. Kalau tayangan video, tayangan YouTube, ada muzik, memang dia orang gemar. Maksudnya dia akan tumpukan perhatian dekat kita. Kalau pelajar depan ni tak kisahlah dia. So saya bagi kamu, alat bantu mengajar ni memang sangat penting. Jadi bila kita nak masuk kelas tu, kita memang kena ready bersesuaian dengan tajuk kita lah. Sebab pelajar dia akan menumpukan perhatian, dia akan fokus ketika kita mengajar, sebab dia nak dan bila kita guna alat bantu mengajar ni, kita boleh buat pelbagai aktiviti. Maksudnya aktiviti berkumpulan, bila melibatkan bahan yang kita sediakan kan. Bila berkumpulan, kemudian kita boleh buat, saya rasa kamu semua tahu kan, yang gallery walk semua kan. Gallery walk, lagi kita buat apa? Peer coaching, berdua-duaan, kita boleh buat bangku panas. Tapi benda-benda tu maksudnya kamu perlu ada bahan dululah untuk sediakan. Sebab itu sebagai salah satu cara yang menarik pelajar untuk tumpu perhatian, untuk mudah faham, dan dia boleh imbas kembali dengan mudah. Itu tujuan alat bantu mengajar. Berbeza dengan kalau cikgu masuk, dia cakap aja, pelajar tengok aja, boring, memang boring. Jadi alat bantu mengajar ni walaupun pelbagai dari segi teknologi, visual, teks semua sangat membantu untuk semua pelajar lah. Dan cikgu pun mudah, untuk cikgu pun mudah. Maksudnya penyampaian pengajaran kita pun mudah. Okey.
Okey, seterusnya saya rasa ini adalah soalan yang terakhir untuk ditanyakan kepada Cikgu Kalsum. Dipersilakan. Okey, soalan yang terakhir. Apakah tindakan cikgu sekiranya cikgu mendapati ada pelajar yang potong kelas, merokok, membuli dan sebagainya? Dah, okey. Sebenarnya kalau sebagai seorang guru bila kamu masuk je ke sekolah, semua guru adalah guru disiplin. Walaupun di setiap sekolah tu ada jawatan kuasa disiplin kan, tetapi semua guru adalah guru disiplin. Sekiranya salah seorang daripada pelajar kamu yang terlibat dengan aktiviti merokok, buli, ponting sekolah, jadi guru tu wajar yang pertama kita nasihat dia dulu. Bila dia datang, nasihatkan dia. Okey, kemudian kalau kita rasa dah tak boleh nak handle, maksud kita tak boleh nak kawal, kita boleh melibatkan dengan kaunselor. Kenapa? Kenapa kena hantar kaunselor? Kaunselor dia boleh bantu untuk membimbing pelajar itu. Tapi biasanya kalau ponting sekolah tu agak sukar sebab dia tak datang sekolah kan. Tapi kalau kes buli, merokok tu boleh lagi sebab kita hantar kaunselor, dia tak selesai, kita hantar kepada unit disiplin dan boleh diambil tindakan. Tapi yang ponting ni, kalau yang akan saya lakukan dulu, saya pergi ke rumah dia. Saya pergi call, tak ada. Saya pergi rumah dia, jumpa dia. Kenapa tak hadir ke sekolah? Maksudnya kalau tak kita call parent dia kan, parent dia cakap tak boleh buat apa, anak tak boleh bangun kan. So pergi ke rumah jumpa dia. Kamu nak belajar ke tak nak sebenarnya? Dan biasanya bila kita jumpa, bila kita pergi tu bukan cikgu pergi bersendirian lah. Biasanya kita akan bawa kaunselor juga. Sebab kadang-kadang pelajar yang bermasalah ni sebenarnya dia sendiri mungkin ada masalah keluarga, mungkin dia sendiri ada masalah yang kita tak tahu kan. Tapi bila kita jumpa dia, kita dengar baru kita nampak, oh, kenapa dia ponting. Maksudnya fahami dulu sebab apa dia tak datang sekolah. Sebab setiap orang ni tak sama kehidupan dia. Ada orang muda je, ada orang mungkin dia perlu bekerja dulu, ada duit baru boleh pergi sekolah. Mungkin ada orang dia tak datang sekolah, kenapa? Kena jaga adik dia, mak dia pergi kerja. Jadi maksudnya pertama kita fahami dulu apa masalah dia. Kemudian memberikan bantuan lah. Tapi kalau dia memang saja tu, hantar je lah unit disiplin kan, ataupun kita ambil tindakan dengan meneruskan memberi surat amaran lah pada saya. Tapi kalau yang memang dia ada masalah dari segi keluarga, dari segi keuangan, kita akan bantu dia. Kita ada unit kebajikan kan, yang boleh bantu pelajar itu supaya dia dapat meneruskan pelajaran dia ke sekolah dan tidak terus berhenti sekolah. Okey? Okey, jadi itu sahaja soalan-soalan yang telah ditujukan kepada Cikgu Kalsum. Saya sebagai wakil mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Kalsum atas perkongsian tentang tips, cabaran dan sebagainya dalam profesyen keguruan. Okey, jadi kesimpulan yang saya dapat buat dalam wawancara kali ini adalah guru sememangnya pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan sebagai seorang guru kita perlu mencurahkan ilmu dengan baik kepada para pelajar kita. Dalam masa yang sama, cabaran-cabaran yang kita hadapi hendaklah kita selesaikan dengan baik. Macam Cikgu Kalsum bagi contoh, kita kena faham kenapa budak-budak sendiri tak nak pergi sekolah. Okay, jadi itu merupakan contoh yang baik untuk kita boleh ikut dari Cikgu Kalsum. Okay, jadi terima kasih kepada tips yang diberikan kepada Cikgu Kalsum tentang tanggungjawab dalam sebagai seorang guru jika kita orang dah dalam alam pendidikan nanti. Okey, jadi saya Nur Syafina binti Ismadi ingin memohon maaf ataupun kesilapan yang saya buat sepanjang wawancara ini. Jadi sebelum kita habis sudahi wawancara ini, saya mohon Cikgu Kalsum untuk tolong buka kamera, boleh kita nak bergambar.
Okay. Okay. Terima kasih Cikgu Kasum. Okay, jadi boleh salah seorang dari kita untuk tolong screenshot kan detik-detik momen yang indah ni, kita berkongsi cerita dengan Cikgu Kasum.